Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah Ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah. Dengan kasih sayang kurniaan Allah, kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya dapat beriktikaf. Siapa-siapa yang belum niat iktikaf, kita niat iktikaf. Masuk masjid. Kalau tidak niat iktikaf, kita tak dapat pahala iktikaf. Bila niat, kita dapat pahala iktikaf. Saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan untuk kita niat iktikaf. Dan juga kita dapat duduk mendengar majlis ilmu, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan pada hari ini pada bab yang kelima, babul i'tisam bil Quran was sunnah. Bab berkenaan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dua perkara yang kita tak dapat elak dalam kehidupan kita, dalam hidup bersyariah ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sahaja yang kita nak buat, pastikan ia berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah kita sentiasa berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, sekali-kali kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang teguh dengannya, kitab Allah wa sunnat nabiyyi. Kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sampai di muka surat yang ke-423. 423. Hadis yang ke-150/11. Permisalan ilmu dan petunjuk seumpama seperti tiga golongan. Ilmu dan petunjuk ini seperti tiga golongan. Makna dia, apabila ilmu dan petunjuk itu datang daripada Allah, datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ni ada terbahagi kepada tiga jenis orang. Ada yang mendengar, menerima, mengikuti dan mendakwahkannya. Yang ini golongan yang paling beruntung di dalam Islam, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kan ada satu konsep untuk kita jadi orang yang beruntung. Ini golongan pertama. Golongan kedua, dia mendengar-dengar, mungkin dia aman untuk dia lah, tapi dia tak sampaikan. Okeylah sikit. Golongan ketiga ni dia tak amal, tak mau dengar, dan ada juga daripada golongan ketiga dia menentang pula. Ini orang yang paling rugi.
Golongan kedua orang yang sederhana. Jadi golongan yang terbaik ini dia menepati macam mana yang hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru kafa'il. Siapa yang menunjukkan, yang membawa, menjadi contoh kepada satu-satu amalan kebaikan, maka baginya ganjaran seolah-olah orang yang melakukannya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangkan ganjaran orang yang melakukan amalan tersebut. Ini beruntungnya tuan-tuan, beruntung. Contohnya kita hidupkan solat berjemaah di masjid. Kita hidupkan masjid. Waktu tu orang tak main masjid, kita kempen bagi tahu orang mari masjid, hidupkan masjid. Sampai satu masa marilah 20 orang, 30 orang ke masjid. Jadi siapa yang mula-mula, yang start dulu ni? Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, yang membantu, mereka ni orang yang paling beruntung. Pasal apa? Dia datang ke masjid, dia semayang, dia punya pahala dia sempurna dia dapat. Lepas tu 2-30 orang yang mari tersebut, dia dapat ekstra lagi Allah SWT bagi. Jadi berapa puluh kali ganda Allah bagi kepada dia. Orang lain buat dapat 1, dia buat dapat 30. Beruntung lah, beruntung. Kalau orang bisnes dia cukup faham bab untung ni, bab ringgit dia cukup kira. Tapi kalau orang bisnes ni, dia pergi kepada bisnes dengan Allah, bisnes akhirat, lagi dia akan berebut pahala tersebut. Lepas tu min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'a, tak mengurangkan pahala orang buat amalan. Bukan maksud dia dapat 30 kali orang sembahyang jemaah tersebut, dia dapat yang sembahyang tu dapat kurang. Tak, mereka yang datang tu dia dapat pahala untuk dia. Yang dia ni bonus, Allah bagi bonus, ekstra. Lepas tu kalau kita nak jadi orang yang lebih beruntung lagi, nak jadi orang yang lebih beruntung lagi, kita kena jadi golongan yang mana bukan sahaja kita ajak orang buat baik, kita ajak orang untuk mengajak orang buat baik. Ini yang paling beruntung sekali. Kalau dia buat baik, hak tu satu je beruntung. Sebab satu punya keuntungan ni, amalan ni Allah ganda 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa buat satu kebaikan, Allah gandakan 10. Kemudian bila dia ajak orang, ajru kafa'ili, orang yang buat tu 1 10 dapat 10 tu, dia dapat. Tapi terhenti setakat tu je. Tapi kalau dia buat satu kerja lagi, ajak orang untuk ajak orang buat baik. Faham tak? Ajak orang untuk ajak orang buat baik. Dia beritahu, tuan-tuan, mari kita sama-sama kempen untuk orang datang sembahyang berjemaah. Contohnya, saya cakap di sini kepada tuan-tuan, saya ajak orang luar datang sembahyang jemaah. Yang datang alhamdulillah dapat saya. Saya begitu tuan-tuan, saya kempen, tuan-tuan ajak orang datang sembahyang jemaah. Tuan-tuan apa buat? Satu orang pergi ajak 10 orang. Jadi yang ajak satu orang ajak 10 ni, yang ajak tu dapat 10. Untuk dia buat pahala dia dapat, yang dia ajak 10 tu dia dapat 10. Yang saya suruh dia ajak orang, lagi banyak dapat. Yang dia punya dia dapat 10 pun saya dapat, yang saya ajak sendiri pun saya dapat. Sebab itu tidak mustahil di akhirat nanti ada golongan-golongan yang mana bila dia bawa kepada Allah SWT pahala yang begitu besar. Bila bawa pada akhirat dia terkejut, mana pahala aku ni? Pahala umrah, pahala haji, pahala baca Quran, pahala semayang, pahala hidupkan masjid, pahala qiyamul lail, mana pahala besar macam ni? Mana? Allah SWT bagi tahu satu.
Ini orang yang beruntung. Sebab tu tuan-tuan, kita sebagai umat Nabi SAW, umur kita pendek. Umur umat terdahulu 1000 tahun, 900 tahun, 1000 lebih. Kita umur pendek. Nak jadi bijaksana, pahala kita dapat banyak. Cara dia, kita kena buat amar ma'ruf nahi munkar. Saling ajak mengajak kepada kebaikan, saling bantu membantu kepada kebaikan. Perlu kita menjadi abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Apa sahaja yang nak mendatangkan pahala, yang nak mendatangkan ganjaran akhirat, kita jangan susahkan, kita mudahkan, yang kita support dan kita bantu. Insya-Allah bahagian kita tu ada. Bantu menguruskan masjid, menguruskan program-program masjid. Nampak macam kerja biasa. Bantu urusan dakwah contohnya. Buat live ke apa, share Facebook, sebar-sebarkan. Nampak macam biasa je. Tapi tuan-tuan, Allahu Akbar, besar tu saham tu sebenarnya. Besar tu saham tu. Orang tengok, orang amalkan. Semua yang mula-mula buat ni, yang start ni, sukarela ni, yang volunteer ni, yang mana buat kerja ni orang kata 1 sen pun tak dapat ni, Allahu Akbar. Di akhirat nanti dia akan tengok pahala berapa banyak nanti. Cukup besar. Kan bantu menguruskan apa semua. Kan sebab tu apabila kita diberi masa, diberi umur oleh Allah Subhanahu Taala, diberi nikmat, diberi kesenangan. Kedua perkara yang manusia ni selalu lalai. Ni'matani maghbunan katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia selalu rugi dan terlepas pandang. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sihat, nikmat lapang masa. Dua nikmat, sihat, lapang masa. Sebab bila kita ada masa yang banyak, kan, nak kerja tak ada kerja dah, pencen dah. Makan sampai mati makan tak habis dah. Duit banyak dah, pencen banyak dah, cukup dah. Nak kerja pun nak rehat. Jadi sihat ada, Allah bagi sihat. Kelapangan masa ada. Kan? Maka gunakan dua nikmat ni, jangan kita jadi golongan maghbun yang rugi. Gunakan untuk kita bersama-sama dalam amar ma'ruf nahi munkar. Apa sahaja perkara yang boleh mendatangkan kebaikan di akhirat nanti kita buat. Sebab kita nak tengok dekat akhirat nanti berapa banyak pahala kita boleh dapat. Tak ada satu pun Allah Ta'ala tak zalim pada kita sikit pun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yakin firman Allah Ta'ala ni. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat zarrah, sekecil-kecil kebaikan, yarahu, pasti dia akan lihat, nampak kebaikan tu. Yakinlah tuan-tuan. Jadi permisalan ilmu dan petunjuk ni datang daripada Allah melalui perantaraan Rasulullah SAW kepada umat manusia. Jadi manusia ni ada 3 golongan yang besar bila menghadapi ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita baca hadis ni. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal 'ilmi kamatalil ghaitil kathir asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'a fa'anbatatil kala wal 'ushbal kathir wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu
meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan bagi perkara yang Allah Subhanahu taala utuskan daku, yakni petunjuk dan ilmu, samalah seperti hujan lebat yang menghujani bumi. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah daripada Allah Ta'ala beritahu pada manusia ni macam sesuatu yang turun, macam hujan turun ke bumi. Rasulullah datang jumpa manusia, beritahu, bacakan ayat Quran. Bukan sikit ayat Quran, 30 juzuk. Banyak, 30 juzuk. Pelajar tahfiz kalau baca 30 juzuk tak berhenti, baca dengan lancar, kan? 3 hari, paling cepat 1 hari boleh habis, daripada pagi sebelum subuh sampai lepas isyak, tak berhenti. Berhenti makan sembahyang. Jadi begitu banyak. Itu berquran, tak sebut pasal hadis lagi. Apa sahaja yang Nabi SAW ajar, yang Nabi bagi tahu, yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, semua ni kehidupan Rasulullah keseluruhannya adalah syariah, sahibus syariah. Fakana Rasulullah SAW wa huwa sahibus syariah. Rasulullah SAW sahib syariah. Jadi perumpamaannya Rasulullah begitu macam hujan yang lebat yang menghujani bumi. Jadi bagaimana penerimaan manusia ni? Ada di antara bumi yang menerima hujan itu, ia adalah bahagian tanah yang bagus, dia boleh menerima air. Maka daripada hujan yang tumbuh kepada dia tu, dia menerima air tersebut, dia mengeluarkan manfaat lagi, dia menumbuhkan rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ada juga di antaranya bahagian tanah yang keras, dia menakung air. Dia keras, dia boleh takung air jadi kolam ke, boleh menakung air, boleh menerima air, maka ia juga memberi manfaat dengannya akan manusia untuk mereka meminum, memberi binatang minum, dan juga mengairi tanam-tanaman. Satu menumbuhkan, satu lagi kompor, itu boleh beri pada orang. Dan hujan itu juga menghujani bahagian yang lain, yang mana ia hanyalah tanah rata kering, yang mana ia tidak boleh menakang air dan tidak boleh menumbuhkan rumput. Tak ada manfaat. Terima hujan, disedut, tak ada apa. Tanah tak subur, tanah teruk, jadi tak tumbuh apa, tak ada manfaat. Demikianlah perumpamaan bagi orang yang memahami agama Allah Subhanahu taala dan mengambil manfaat daripada agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang diutuskan daku dengan agama ini. Jadi mana ada golongan yang mana dia belajar Islam, belajar agama, lepas tu dia menyampaikan kepada orang lain pula. Dan juga begitulah juga perumpamaan orang yang mana dia tak ambil tahu langsung tentang perkara itu, dan dia tak mahu menerima petunjuk yang aku diutus dengannya. Jadi manusia ni ada golongan-golongan dia. Mana dia ada yang mendengar ilmu, dia belajar, dia sampaikan kepada orang. Ini manfaat dia cukup besar. Dia dakwahkan pada orang, dia suruh orang lain pun dakwahkan juga, sampaikan lagi. Besar manfaat dia. Ini saham paling besar. Ada golongan dia dengar, dia amal sendiri-sendiri dia. Alhamdulillah lah, dapat juga manfaat, tapi manfaat dia kuranglah sikit, tak sama dengan golongan pertama. Tapi ada golongan tak ada apa. Apa yang Nabi bagi tahu, apa yang Rasulullah turunkan, apa yang Nabi sampaikan, semua dia tak dapat manfaat. Kenapa? Kerana dia berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ni, walaupun hidup dia nampak mewah, nampak senang, pada hakikat dia hati dia sempit. Hati dia tidak tenang, hidup dia tidak tenang, tidak akan pernah merasa puas. Allah jadikan hati manusia ni insya-Allah tenang dengan agama Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling, tak mahu dengar,
berpaling daripada peringatan agama Allah Subhanahu wa taala, a'rada an dzikri, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua paling tak mau dengar, tak usah dengar. Apa nasihat Rasulullah, apa yang Allah Taala perintahkan, apa yang Allah Taala larang, tak mahu dengar, a'rad, paling. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat nanti dia akan dihimpunkan dalam keadaan buta, tak nampak. Kan? Dah lepanah, susah, berpeluh, akhirat nanti tak nampak lagi, buta lagi. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Waktu tu dia kata, ya Allah, kenapa aku ni ke akhirat dan buta pula? Masa hidup kat dunia aku dapat melihat. Itu disebabkan kamu atatka ayatuna fanasitaha, bila datangnya ayat-ayat peringatan kami kepada kamu, kamu buat-buat lupa, kamu buat-buat tak tahu, kamu tak mau dengar. Inilah golongan yang ketiga, yang mana agama yang sampai kepada dia, nikmat Allah iaitu Rasulullah kepada umat ini, tapi dia langsung tidak dapat ambil apa-apa manfaat daripada Islam, daripada agama. Tak mahu, tak sui. Penjelasan dalam hadis ni ada disebutkan perkataan ma ba'asani Allah hubih. Itu ialah perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala utuskan daku dengannya. Ma bakana, perkataan min di sini ialah min yang mana dalam hadis ni dia ada sebut min. Min ni kalau kita terjemahkan dalam keadaan biasa memberi makna daripada, tetapi dia boleh memberi maksud-maksud yang tertentu. Dan di sini makna min ni dipanggil min bayaniyah. Bayaniyah makna min yang menjelaskan apa itu ma ba'asani Allah. Apa itu ma ba'asani Allah? Perumpamaan perkara yang Allah SWT utuskan aku dengannya, iaitu agama ni, petunjuk dan ilmu, minal huda wal ilmi, daripada petunjuk dan, maksud daripada petunjuk dan ilmu tu maksud dia bayaniyah, nak menjelaskan apa dia Allah Ta'ala utuskan kepada Rasulullah. Allah Ta'ala utuskan pada Nabi ialah ilmu dan juga petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kata pengarang, di dunia ini ada 3 jenis tanah. Satu, tanah yang bagus, boleh digunakan untuk bercucuk tanam, menakung air. Dan menakung air itu kawasan lembah. Tanah yang keras yang tidak boleh bercucuk tanam, tetapi sekurang-kurangnya ia boleh menakung air disebabkan dikelilingi kawasan yang tinggi. Dia tidak memberi faedah pada diri sendiri sebab dia tak boleh tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tetapi sekurang-kurangnya dapat memberi manfaat kepada yang lain, iaitu air yang ditakungi itu dapat binatang boleh datang ambil manfaat, boleh minum, orang boleh guna air tersebut. Dan satu lagi, tanah yang curam dan rata tidak menakung air. Kalau air lalu situ ni lalu saja, langsung tak ada faedah, tidak memberi faedah kepada tanah dan tak juga memberi faedah kepada yang lain, kepada orang di sekeliling tanah tersebut. Sebab apa? Sebab dia terima hujan tersebut, lalu je dekat dia, tidak ada apa-apa. Begitulah perumpamaan ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan dengannya. Seseorang itu belajar dan dia juga mengajar, menyampaikan kepada orang lain. Dan pada orang yang tidak mengangkat kepalanya, iaitu tidak mengindahkan peringatan dan nasihat daripada ilmu tersebut. Jadi ada golongan yang dengar, dia belajar, dia sampaikan pula. Ada pula golongan yang mana dia dengar tapi dia tak indahkan nasihat, buat tak tahu. Dalam perbandingan ini terdapat 3 persoalan.
antara persoalan dia, permisalan ada dua, yang misalnya di bawah 3, maka ia tiada kesinambungan. Makna dia permisalan ni seolah-olah yang Nabi buat misal ni 2, tapi misal tu di bawah 3, misal tu di bawah 3. Sebab yang kata 2 tu satu golongan yang baik, satu golongan tidak baik. Tapi misal tu pula di bawah 3. 3 tu makna dia tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mana memberi manfaat pada dia sendiri, boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan juga kepada yang lain. Kan tumbuh-tumbuhan tu boleh dimanfaatkan. Misal yang kedua, tanah yang mana tak ada manfaat untuk dia, tapi dia kerah, dia menakung air, dia boleh memberi manfaat pada orang lain dengan air tersebut. Jadi dua-dua ni yang bagus, yang okey. Tapi yang satu lagi yang tidak ada manfaat langsung. Jadi makna dia di sini 3. Jawapannya ialah manusia ni, insan ni terdiri kepada 3 golongan. Yang pertama, seseorang yang mempelajari ilmu, kemudian dia menyampaikan, mengajarkan kepada orang lain, dia ajak orang lain, serta dia sendiri beramal, dan dia juga menyebabkan orang lain beramal. Bukan sahaja dia amal untuk diri dia, disampaikan kepada orang lain, dan orang lain pun dapat manfaat untuk mengamalkan apa yang dia beritahu. Ini besar saham dia. Apa yang disampaikan orang amal, maka dia pun dapat juga. Dia dapat ajru kafa'ili, ganjaran seperti orang yang melakukannya. Yang kedua, orang belajar tapi tak beramal, dan juga dia tak ajar kepada orang lain, buat pun sikit-sikit lebih kurang. Yang ketiga, orang yang langsung tak belajar, tak mau dengar langsung. Jadi jawapan pertama lah. Yang kedua, jawapan yang kedua ialah pada tanah yang boleh menakung air, memberi faedah kepada orang lain, tanah jenis ini terbagi kepada 2. Satu, tanah boleh tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, tanah yang tidak boleh tumbuh tumbuh-tumbuhan. Tanah yang lain ialah tanah yang tidak menakung air. Mana yang memberi manfaat tu terbahagi kepada 2. Dua-dua bagus. Satu lagi yang tak bagus ni tak ada manfaat langsung. Dia tak manfaat, orang lain pun tak manfaat. Jadi manusia ni ada orang yang mana dia boleh memahami sesuatu, tetapi dia tidak boleh nak memahamkan orang lain. Untuk diri dia sendiri, untuk diri sendiri itu boleh, tapi nak menyampaikan pada orang, itu tak boleh. Untuk memahamkan seseorang yang cerdik dan faham, perlu turunkan dirinya ke tahap yang untuk memahamkan orang lain, untuk orang faham. Sebagai contoh, usaha dakwah yang bergerak seumpama madrasah yang bergerak. Jadi mereka yang terlibat dengannya, mereka belajar. Dalam masa yang sama mereka mengajarkannya. Mana belajar dan pada masa yang sama mengajarkannya. Kesan daripada usaha dakwah ni cukup besar, tuan-tuan. Dan usaha dakwah ni menyebabkan manusia ni bersifat rendah diri dan tawaduk. Ni antara kesan besar lah. Bukan saya cakap, orang luar yang cakap. Pagi tadi saya pergi ke satu program bersama dengan travel agency. Dan ada salah seorang wakil agensi travel ni, dia menjadi pengerusi di sebuah masjid di Kuantan. Jadi saya beritahu kan dia, kenal tak Tuan Haji ni yang ada di masjid tersebut. Dia kata, saya kenal. Dia kata saya kenal, tapi saya respect dia sangat. Saya kata kenapa? Jadi dia pun beritahulah,
Dia kata orang tu dia ni merupakan salah seorang daripada syura jemaah dakwah tabligh, tapi dia kata dia memiliki jawatan yang hebat, yang besar, pengarah di dalam satu jabatan yang besar di negeri Pahang. Hebat, tahap itu tahap pengarah dia kata. Tapi dia kata yang pelik dia tu hari-hari datang masjid, ajak orang ke masjid kan, sampai dia kata sifat rendah diri pada orang tersebut menyebabkan dia rasa boleh friendly dengan dia. Sifat rendah diri, dia kata hebat betul orang ni. Susah nak cari orang macam ni. Selalunya kalau orang yang berpangkat tinggi ni, dia punya ego tu kuat kan, kadang-kadang tak mau jumpa dengan orang nak sembang dengan dia pun payah kan. Tapi sebab dia terlibat dengan usaha dakwah ni, sifat merendah diri dia tu cukup hebat. Sampai dia kata pakaian ni apa simple je kan, pakai jubah, pakai kurta, pakai jubah putih, pakai kopiah, berjanggut, simple je. Dan orang tengok dia pun, orang tak expect dia ni merupakan bekas pengarah yang hebat satu masa dulu, satu orang yang hebat kan. Orang tak expect, tak rasa. Boleh macam saya tak berapa orang tahu datuk, boleh sampai tahap datuk macam tu. Jadi itu tuan-tuan, itulah yang kita katakan usaha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Bahkan kalau kita tengok dalam kehidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi dia selalu beritahu, apabila aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rasa Rasulullah tu rapat dengan aku kan, hati Rasulullah tu rapat dengan aku. Ini yang sahabat rasa. Sedangkan Rasulullah tu siapa kan, satu orang yang cukup hebat kan. Tapi ni sahabat biasa yang kata kan. Sebab apa? Bila Rasulullah SAW, bila ada sahabat yang nak tanya sesuatu, Nabi akan paling seluruh badan, beri perhatian pada satu orang kan. Ini keadaan kan, sifat orang kata apa, sahsiah yang terbentuk, akhlak yang terbentuk, disebabkan usaha dakwah yang mana mengajak manusia. Asas dakwah ni apa tuan-tuan? Asas dakwah ni satu je, kita nak ajak seluruh manusia kepada Allah, nak ajak seluruh manusia kepada hukum Allah. Antara perkara pertama sekali kita perlu ajak manusia kepada Allah, yang pertama sekali akidah, akidah yang betul. Hak ni yang pertama sekali kena dakwah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang betul. Yang ni usaha pertama sekali. Inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kan. Bukan nak dapat kuasa, bukan nak dapat kerajaan, bukan, tapi betulkan akidah manusia, ajak manusia kepada Allah, hidupkan Islam, hidupkan agama dalam diri itu, yakin kepada Allah. Kita lihatlah ayat-ayat Quran yang diturunkan di Mekah. Berapa banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang ni yang Nabi buat. Bila manusia yakin dengan Allah, maka manusia akan yakin dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama kan. Kemudian yang kedua ialah sunnah, mengikuti cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya mengajak manusia kepada amal. Amal yang paling besar, paling utama adalah solat. Amal yang paling besar, yang paling utama adalah solat. Ajak kepada solat. Apabila perkara asas ni telah diwujudkan di dalam umat, maka barulah perkara-perkara yang lain akan datang, seluruh akan ikut kan. Kerana tunjang Islam ni besar, tetapi Islam itu dibina atas lima asas. Lima asas ni kita kata rukun Islam. Hak pertama, iman, yakin kepada Allah, kalimah syahadah. Yang kedua, solat. Lepas solat barulah perintah-perintah Allah yang fardu yang lain tu datang. Walaupun
Kita kata kesempurnaan Islam tu adalah jauh lagi di atas, tapi yang asas ni kena perfect dulu, kena kuat, kukuh. Lepas tu barulah kita cara bila iman sempurna, bila solat sempurna, dua ni asas ni betul, maka pergi pula kepada rukun-rukun Islam yang lain, puasa, zakat, haji. Bila kuat rukun Islam, maka barulah kita naik kepada perkara yang lain, akhlak, muamalat, muasyarat, kan? Termasuklah apa siasah Islam dan sebagainya, hukum-hukum Allah Ta'ala. Tapi yang asas tu kena pegang. Jangan pegang atas, yang asas tu tak kuat, ini akan berlaku kepincangan sebenarnya. Kepincangan. Sebab apa? Kalau solat entah ke mana, apa semua entah ke mana, yang asas ni entah ke mana, akidah pun tak betul, hak tu entah ke mana. Nak cakap hukum Allah Ta'ala bukan tak boleh, tapi step dia tak betul, maka nanti manusia dia boleh bercakap tapi tak boleh nak amal lagi. Cara tu kena betul, tempat dia tu kena betul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sebab itulah di dalam satu hadis bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin, makna dia Islam itu dibina atas 5. 5 tu makna apa? 5 tu adalah 5 asas. 5 asas, 5 piling, duduk bawah tu 5. Kalau orang nak bina bangunan, engineer ni dia tahu, kan? Sebelum nak piling tu, dia akan buat uji kaji tanah tu macam mana, berapa banyak nak kena dalam, nak kena piling tu, nak tengok kapasiti bangunan tu besar mana, tanah tu macam mana. Daripada kapasiti bangunan dengan tanah, dia dah boleh buat calculation, berapa dalam, berapa batang nak masuk, semua ni dia dah ada kiraan dia. Hak tu kena betul. Kalau buat terus ni atas hak bawah tu tak betul, tunggu masa turun. Boleh naik, boleh cantik, cepat naik dia, nanti jatuh pun cepat, naik cepat, jatuh cepat. Sebab tu nak memperjuangkan Islam, kadang-kadang benda tu memang dia lambat sikit. Sebab apa? Kita nak kuatkan yang bawah tu betul-betul dulu. Kesediaan umat menerima hukum Allah, menerima perintah Allah, akidah tu kena betul. Piling bagi kuat betul-betul, bagi mantap, cantik, elok, kena cara dia, barulah naik floor, satu floor, naik tiang, naik sikit, naik sikit, naik sikit. Rangka dah siap dah, barulah buat dinding, lepas tu barulah tampal simen, last sekali barulah cat perhiasan. Tu semua yang last sekali tu. Jangan tengok pada zahir hiasan, tapi tengok yang asas dia tu apa dia. Jadi Nabi SAW usaha asas tu lah dulu. Sebab tu lah hadis bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Makna dia 5 perkara tu adalah asas. 5 rukun Islam tu adalah asas. Asas yang bawah sekali tu 5 perkara. Tapi perlu kita faham daripada hadis ni juga, bunyal Islamu ala khamsin itu 5 yang asas itu bukan keseluruhan Islam. Itu pun kena tahu. Makna dia, kalau kita buat 5 yang asas itu saja, cukup dah. Makna dia awak buat bangunan, awak piling je lah, asas tu bagus dah, ada dah, tapi awak tak naik terus bagi cantik. Tapi bila 5, tapi asas tu penting lah, kena buat tu dulu. Bila tu dah ada, cubalah sikit-sikit naik sikit. 5 asas tu kena betul, kuat, kukuh dulu, betul dulu. Jadi dalam hadis bunyal Islam ala khamsin ni, makna dia kesempurnaan, dibina kesempurnaan Islam. Kenapa? Apabila ulama mengkaji seluruh perintah Allah dalam hadis dan Quran, perintah Allah SWT ni terbagi pada 5 perkara. Imaniat, perkara berkaitan dengan akidah, ibadat antara kita dengan Allah SWT, muamalat, muasyarat dan akhlak. Bila iman dah betul, maka kita kembali pada ibadat pula. Ibadat dah betul, betulkan muamalat. Muamalat betul, muasyarah, hubungan.
silaturahim, kekeluargaan. Lepas tu lah akhlak, nak mencantikkan Islam. 5, keseluruhan perintah Allah ni dia tak lari daripada, termasuk salah satu daripada 5 ni. Rukun Islam ni tuan-tuan, dia hanya mewakili 2 yang pertama je. Syahadah, iman, akidah, pertama. Solat, puasa, zakat, haji. 4 ni dia hanya mewakili ibadat yang kedua je. Yang kedua. Jadi makna dia, apabila 2 perkara ni, 2 yang pertama tu, iman dan ibadat tu adalah merupakan asas dan paling yang bawah tu, yang mana kesempurnaan Islam, muamalat, muasyarat dan akhlak tu akan dibina cantik atas dia. Kan? Yang bawah ni kena kuat. Bila bawah ni kuat, akidah kita kuat, hubungan dengan Allah betul, akidah kita kuat, lepas tu jangan tinggal terus. Sebab itulah kita umat Islam ni, kita jangan rasa saya dah semayang, dah puasa, dah zakat, dah haji, kan, akidah pun dah dengar hari-hari ceramah, dengar apa semua, dah mengaji sifat 20 apa semua, cukup dah. Kita perlu upgrade lagi, perlu naikkan lagi, kan. Tinggalkan riba, tinggalkan ni, perjuangkan Islam. Kita naikkan kepada yang lebih baik, tunjukkan akhlak yang baik, kan. Sebab orang bukan Islam ni, dia tak tengok kita punya semayang, dia tak tengok kita punya puasa, dia tak tengok kita punya qiyamul lail, tapi dia tengok kita punya muamalat. Orang Islam punya muamalat, macam mana muamalat kita dengan dia, kan. Kalau orang Islam niaga, tipu, berhutang dengan bukan Islam, itu tak bayar. Jadi macam mana akhlak kita sebagai satu orang Islam, kan. Kita menipu, mungkin janji dan sebagainya. Jadi itu yang mana kita perlu perhatikan. Sebab itulah tuan-tuan, usaha dakwah ni seumpama madrasah yang bergerak. Kesan dia cukup besar. Mereka yang terlibat dengannya belajar, dalam masa yang sama mereka mengajarkannya. Sebab itulah tuan-tuan, kita kadang-kadang zaman dulu kata orang tabligh ni tak mengaji, kan. Sebenarnya mereka bukan tak mengaji, mereka mengaji, tapi cara mengaji itu lain, bukan tak mengaji. Kadang-kadang apa yang saya nampak, mereka amalkan sesuatu benda dalam Islam tu lebih daripada kebanyakan orang dalam masyarakat. Ni betul realiti. Sebab apa? Bila sebut bab semayang jamak qasar, sebahagian besar masyarakat kita tak tahu macam mana nak semayang jamak qasar. Bahkan ada di kalangan orang dalam masyarakat kita ni, semayang jamak qasar apa pun tak tahu. Bila pergi musafir dengan dia, kan, apa tu jamak qasar, boleh ke macam ni, sembahyang zuhur jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat jamak, macam tak tahu. Sebab apa? Sebab tak pernah belajar, kan. Tapi sebagian dalam jemaah tabligh ni kata dia tahu semua tu, siap amal, buat amal pakai khuf lagi apa semua tu. Sebab itulah kita jangan mengata pada orang kalau kita tidak tahu. Belajar ni berbagai-bagai cara, berbagai-bagai cara. Duduk dalam ceramah kuliah ni salah satu cara belajar, dan satu lagi cara belajar ialah kita berjumpa dengan alim ulama, jumpa dengan orang berilmu, dan kita tanya permasalahan kita. Nak bagi harta pusaka macam mana, nak sembahyang jamak dan qasar macam mana, apa syarat-syarat kita nak musafir, nak pakai khuf contohnya macam mana, kan. Jumpa orang yang tahu, kita tanya kepada mereka, kita tanya. Masya Allah. Jadi sampai sekadar ni saja tuan-tuan untuk kuliah kita pada malam ni. Semoga apa yang kita dengar Allah SWT memberikan kepada kita kefahaman, insya-Allah. Syak pernah masuk. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.